الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tajuk khutbah pada hari ini adalah kukuhkan ikatan perkahwinan, elakkan perceraian. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, daripada surah Ar-Rum ayat yang ke-21 sebentar tadi adalah ayat yang biasanya diletakkan di kad-kad kahwin. Apabila ada kenduri walimah untuk pernikahan, maka diletakkan ayat yang ke-21 surah Ar-Rum, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan untukmu daripada jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram dengannya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berfikir. Daripada ayat yang dibawakan ini, ia adalah sebagai peringatan daripada Allah untuk kita semua bahawa kehidupan berumah tangga ataupun perkahwinan pernikahan itu adalah salah satu daripada ibadah, dan yang keduanya adalah antara ayatihi, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila ia dinamakan ibadah, bagi tuan-tuan yang sudah pun membina rumah tangga, ia adalah ruang untuk saling membantu antara satu sama lain dan menghormati kelemahan yang ada untuk melaksanakan tugas tanggungjawab membina keluarga, dan insya-Allah ibadah itu membawa ke syurga. Tuan-tuan yang bekerja, makan gaji, yang mencari nafkah, dalam hadis Nabi dinyatakan bagi setiap nafkah yang diberikan untuk anak ataupun untuk pasangan isteri, itu adalah sedekah. Biasanya kita kata kita masuk sedekah dalam tabung di belakang sana ataupun untuk Palestin. Tetapi bila tuan-tuan mula saja bekerja pada hari Isnin sampai hari Jumaat berpenat lelah ini, sebenarnya ia adalah ibadah. Selain daripada qiyamul lail, salat, membaca Al-Quran, ini adalah soleh sosial, iaitu soleh dalam kita membina keluarga dan membina masyarakat dan negara. Inilah yang disampaikan dalam surah Al-Asr yang selalu kita baca. Pada ayat yang ketiga Allah nyatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu adalah soleh pribadi. Tuan-tuan beriman, beramal soleh dengan sembahyang, membaca Al-Quran. Tetapi dalam masa yang sama, bila Allah lengkapkan dengan watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, ia bukan sekadar soleh pribadi. Tuan-tuan berada di tempat kerja, melakukan kebenaran, dan tuan-tuan bersabar dengan kerja yang ada, maka itu adalah soleh sosial, dan ia perlu ada untuk kita mengelakkan daripada menjadi insan yang rugi. Dalam ayat yang dibacakan sebentar tadi, daripada ayat yang ke-21, dinyatakan 3 fasa penting dalam perkahwinan. Yang pertama yang kaitkan dengan litaskunu ilaiha, berkaitan dengan sakinah. Sakinah apabila dua-duanya mendapat manfaat dan saling berbahagia. Apabila seorang suami bertugas di luar, maka apabila balik ke rumah bertemu dengan pasangannya, maka itulah yang dikaitkan dengan sakinah. Tetapi lebih daripada itu, Allah menyatakan wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan di antara kamu mawaddah, iaitu kasih sayang yang mendalam apabila salah seorang daripada pasangan itu mempunyai kelemahan. Seorang isteri boleh mengandung ataupun muntah-muntah, mungkin ada turbulence dalam emosinya, dia rasa tertekan, maka seorang suami yang memahami dengan kecintaan yang mendalam
tetap menghargai walaupun ada kekurangan bagi pasangan yang dikahwini. Maka fasa kedua ini adalah penting. Apabila kita sudah bernikah, bila si isteri mengandung ataupun mungkin si suaminya ada sakit di sana sini, bagi si isteri dengan mawaddah, dengan kecintaan yang mendalam, maka itu menjadi asas ibadah untuk menghormati dan menjaga kekurangan yang ada pada pasangan. Dan pada fasa yang ketiga, pada ayat yang ini dinamakan sebagai warahmah. Apabila seseorang itu mungkin sudah sakit ataupun mungkin sudah berumur, banyak kelemahan-kelemahan, bila kita makin lama berkongsi bumbung yang sama, maka apa yang dinyatakan dalam ayat ini, Allah kata Allah jadikan di antara kamu itu rahmah. Rahmah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bekalan rahmah inilah tuan-tuan yang menyebabkan kita boleh kesian, menyayangi walaupun kesilapan muncul di depan mata kita. Kita buat tak tahu sahaja, kita berlemah lembut dengan pasangan kita, walaupun mungkin pasangan kita mengecewakan kita, menyebabkan kita marah. Kerana apa? Kerana Allah berikan rahmah kepada suami-suami yang sentiasa mengambil pelajaran daripada ayat ke-21 surah Ar-Rum ini sendiri. Jadi tiga bekalan ini amat penting. Malah lebih daripada itu, jikalah ditentukan dalam satu pasangan keluarga itu terpaksa berpisah, kalaupun selepas melakukan sakinah, mendapat ketenangan, cuba menunjukkan kasih sayang, cuba untuk rahmah pada pasangan, tetapi jika ianya tidak sekufu ataupun tidak boleh berlanjutan, maka ia boleh berpisah, tetapi perpisahan itu masih lagi atas dasar mawaddah warahmah. Antara disiplin yang penting yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran ialah bagi pasangan, kerana dalam surah Al-Baqarah Allah nyatakan pasangan ini seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, pada ayat surah Al-Baqarah ayat 187. Ketika masih lagi berumah tangga, yang lelaki menjadi pakaian pada wanita, wanita itu menjadi pakaian kepada si lelaki. Kita berpakaian ini tuan-tuan kerana ada perkara-perkara lemah yang ditutup sehingga kan kita nampak cantik di khalayak. Maka itu adalah peranan suami isteri di dalam sebuah keluarga, apatah lagi kalau katakan berpisah atas dasar takwa, masih lagi melindungi aib dan kekurangan yang ada pada suami dan isteri. Pelajaran ini penting daripada surah Al-Baqarah, kerana kalaupun berpisah ataupun mempunyai konflik di dalam rumah tangga, jangan sekali-kali dibukakan baju, dibukakan segala-galanya sehingga nampak satu dunia kelemahan yang ada dalam sebuah rumah tangga, kerana itu bukanlah amalan dan adab di dalam Al-Quran. Dan jika tuan-tuan masih lagi menjaga kelemahan dan aib itu, insya-Allah Allah akan sentiasa menjaga aib kita dan Allah ampunkan kita. Walaupun ada konflik perbezaan, kita masih lagi dianggap sebagai orang yang bertakwa. Mungkin berpisah tetapi masih lagi bertakwa yang dijemput untuk pergi ke syurga kerana menjaga adab yang dinyatakan di dalam Al-Quran sebentar tadi. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa menjadikan kita suami-suami pemimpin keluarga yang dapat menjaga aib dan kelemahan yang ada dalam diri keluarga, dan kita berfungsi sebagai pakaian yang menyejukkan, yang mencantikkan, yang menutup aib kepada pasangan. Moga-moga Allah terus cantikkan kita, terus sejukkan kita dan jaga aib kita bila sampai ke syurga nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kita satu nikmat besar yang namanya Islam dan menjadikan kita sebagai al-muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Fa ya ibadullah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saya memberi nasihat pada diri saya, pada tuan-tuan sekalian, untuk kita menguatkan takwa kepada Allah, dan salah satu daripada tanda orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai sumber hidayah. Salah satu daripada ayat yang menjadi sumber hidayah kepada kita pada minggu ini ialah di hujung ayat 21 surah Ar-Rum, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, iaitu di hujung ayat berkaitan dengan fasa dalam kehidupan berumah tangga ada sakinah. Apabila dua-duanya kuat dan dua-duanya saling menceriakan, mawaddah, salah satu daripada pihak ini mungkin sudah lemah, ada kekurangan, dan rahmah, apabila kita merasakan bahawa dua-duanya mungkin lemah, sakit, banyak kekurangan, tetapi dengan rahmah, kasih sayang itulah yang menyebabkan kita bertahan dan kita terus menyayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di hujung ayat 21 ini Allah menyatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini adalah ayat kebesaran Allah untuk kaum yang sentiasa berfikir secara mendalam. Ini adalah perkara yang penting bagi tuan-tuan sebagai ketua keluarga. Apabila kita berinteraksi dengan pasangan kita, kita jangan bersifat reaktif, tetapi kita adalah orang-orang yatafakkarun, yang sentiasa berfikir secara mendalam. Beri peluang, ya, seperti mana dalam surah Al-Asr, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kita cari kebenaran daripada apa yang berlaku. Mungkin isteri, anak kita membuat perangai yang kita marah, kita rasa mungkin saya akan meletup, tetapi cari kebenaran, dan lebih daripada itu, kitalah yang perlu wa tawasau bis sabr, usahakan kesabaran. Kerana di hujung ayat yang ke-42 dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Seperti tuan-tuan, apabila mungkin ada cabaran dalam berumah tangga, kita tetap juga mencari kebenaran, minta Allah bantu kita untuk keluar daripada masalah tersebut. Dan jika pun perlu berakhir dengan perpisahan, kita terus mencari kebenaran, dan kebenaran itu bukannya perlu kita war-warkan kepada satu dunia, dimasukkan ke dalam media, dan bagi pengamal media jangan sampai menjadikan isu-isu rumah tangga ini sebagai peluang untuk mendapat habuan berita yang sensasi. Tetapi kita kena ingat bahawa di sebalik tagline ataupun tajuk yang diberikan, jika ia menimbulkan spekulasi, menimbulkan satu provokasi kepada satu pasangan rumah tangga yang makin berpisah dan berantakan, maka media ataupun juru ataupun wartawan itu kena bertanggungjawab, kerana ini bukanlah amalan daripada surah Al-Asr. Moga-moga tuan-tuan sekalian, kita memastikan apabila kita berhadapan dengan TikTok, Facebook, berita-berita yang ada di internet, kita bukanlah orang yang menambahkan garam, api kepada rumah tangga orang lain, tetapi kita adalah orang yang berfikir, kita mengambil pelajaran, dan kita doa pada Allah, bukanlah saya, suami ataupun isteri, yang akan membuka aib, yang memanaskan lagi dan memburukkan lagi pasangan, kerana saya adalah libas, saya adalah pakaian, dan moga-moga Allah pakaikan pakaian terindah untuk saya dan pasangan saya sampai ke syurga. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah agar Allah sentiasa mengampunkan diri kita, pasangan kita, dan apabila diampunkan tuan-tuan, maka sudah tentunya kita akan terus berbahagia di syurga. Pada waktu itu tidak ada lagi kelemahan, malah inilah perjuangan sementara kita diberi amanah seorang wanita sebagai pasangan dalam kehidupan kita. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'atal musyrikin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, kami menadah tangan padamu ya Allah, kami memohon keampunan untuk diri dan pasangan keluarga kami ya Allah, kerana kami yakin peranan kami untuk menjaga diri dan keluarga kami daripada bakaran api neraka, dan bukannya kami mengambilnya sebagai satu tanggungjawab sambil lewa dalam kehidupan kami ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami, ampunkanlah ibu ayah kami ya Allah, jadikanlah kami berkumpul di syurga nanti kerana kebenaran dan kesabaran yang kami perjuangkan, dan kami yakin bahawa kami sibuk bekerja bertugas ini adalah untuk membawakan yang terbaik
untuk membawakan yang terbaik, membawakan perkara yang thayyibah kepada keluarga kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pada kami pasangan zuriat menjadi penyejuk mata, menjadi imam kepada orang yang bertakwa. Berikanlah hidayah kepada pemimpin kami ya Allah, pemimpin kami Sultan Selangor, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, dan berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami ini kepentingan Al-Quran menjadikan sebagai punca hidayah dan menjadikan kempen di peringkat negeri ini, negara ini. Kembalilah semua keluarga kepada Al-Quran untuk kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Banyakkan kita mengingat Allah, Allah akan mengingati kita semua. Washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'idzukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.